Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fatihah Ustaz Samsudin selaku Imam dan Khatib DPR ini, Al-Fatihah Ustaz Tugul Wahidin, Al-Fatihah Ustaz Ashraf ini bersama Khatib DPR ini, segala jemaah dan kepada Allah sekalian. Alhamdulillah dapat bersama untuk salat Jumat pada hari ini. Terlebih dahulu kita terima kasih atas pendaftaran yang telah buat. Untuk maklumat tuan-tuan, masih ada lagi yang tak faham, pendaftaran dibuka pada hari Selasa. Pendaftaran dibuka pada hari Selasa dan akan ditutup apabila penuh. Jadi untuk maklumat tuan-tuan, sehingga daftar awal bila saya on sistem hari Selasa itu buka. Saya tak dapat nak menggilirkan kemungkinan kalau permintaan keluar, kemungkinan saya akan menggilirkan kembali. Tetapi memandangkan yang lebihan itu tidak ramai, kalau tuan-tuan tidak pendaftar, jadi saya tak dapat nak buat analisis untuk menggilirkan tuan-tuan. Jadi kalau akan didari pada hari semalam, saya tutup pendaftaran selepas salat zuhur mencukupi kota. Sebelum tu saya tutup lepas manasah. Jadi sekiranya sampai ke tahap satu hari mencapai jejak 1,000 pendaftaran, kemungkinan kita akan menggilirkan balik. Itu nak bagi peluang pada yang tak dapat salat. Tapi apa yang saya lihat beberapa minggu ni, kebanyakan jawabnya itu buku yang sama. Nah, jadi kemungkinan besar kita akan tutup terus pada wanita pada terus. Jadi tolong datang. Jadi nak adil kami semua jemaah supaya kami mentadbir selesa dan tuan-tuan datang lepas salat ataupun tuan-tuan bila untuk salat di bahagian luar surau dipersilakan. Kami tidak menghalang dan kami minta maaf, kami tidak boleh bersediakan khemah atau apa-apa bumbung untuk tuan masyarakat di luar kerana menyalahi undang-undang KAIS. Dan kita pun dalam keadaan menyalahi undang-undang KAIS. Ya? Jadi tolong nafas supaya kita dapat bekerjasama untuk solat dengan keadaan tenang dan tidak berdiri lama di luar. Jadi bagi saya berkat saya dalam tiga masa berfungsi mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang telah mendaftar awal, telah memudahkan perjalanan kami. InsyaAllah Allah akan memudahkan perjalanan tuan-tuan sekalian. InsyaAllah sama-sama doa supaya kita dapat suara yang selesa pada masa akan datang. Kami tidak boleh ubah keadaan di sini. Inilah suatu yang berikut. Yang kedua, surau ini saya nak buka peluang pada jemaah yang kaki yang suka peluang. Surau ini memerlukan berikut 3 biji ekor lagi yang telah sampai masanya untuk ditukar. Jadi 3 horsepower dan 2 horsepower. Jadi kalau ada sesuatu nak mewakafkan, sila berhubung dengan kami yang terkuasa. Asal isteri, tua kursi dan mana-mana yang terkuasa. Jadi ekor yang ada dalam surau ini dah membeli daripada 10 ke 12 tahun. Jadi dah sampai masanya untuk ditukar baru. Jadi kalau ada beli nak menyuhak, boleh berhubung dengan pihak kami insyaAllah. Ada 3 biji ekor yang pun ditukar kat luar masjid. Jadi pada pertemuan Alhamdulillah saya kita terkuasa mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang telah menyimak dalam tahun subhanallah. InsyaAllah doakan kami untuk mentadbir surau ini sebaik mungkin, lebih ibadah dan lebih jemaah. Bagi ahli karya saya menyeru sekali, datanglah untuk salat waktu. Datanglah untuk salat waktu. Masih kurang lagi kota, masih kurang lagi datang. Dan anak-anak apa yang saya tahu dari umur 13 tahun ke 18 tahun masih lagi tidak mencukupi. Ya, bawa anak-anak untuk salat Jumat daftar. Ya sedih surau kalau yang terbaik, tapi kita tak dapat dari kami khusus bawa anak-anak untuk salat Jumat berdaftar. InsyaAllah saya akan luruskan jawab kepada anak. Kita bawa anak-anak kita ya tuan. Jadi janganlah kita biarkan anak-anak kita lama pada masa ini salat Jumat waktu itu berujar soal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا عليه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat.
Sempena hari kepeturaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang ke-76 pada 11 Disember 2021 ini, maka hayatilah khutbah yang akan disampaikan yang bertajuk Sultan Adil dan Bijak Dambaan Rakyat. Hadirin Jumaat yang berbahagia sekalian, hari kepeturaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor merupakan hari sambutan rasmi kepeturaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang disambut oleh setiap lapisan rakyat sebagai tanda kesyukuran kewujudan institusi istana di negeri Selangor sebagai institusi penting yang menjadi tonggak kedaulatan negeri Selangor dan rakyat seluruhnya. Ketaatan kepada Sultan yang memerintah adalah asas pembinaan dan kelangsungan ketamadun Melayu Islam dan kepelbagaian ras dan agama di rantau ini. Begitulah halnya yang berlaku di negeri Selangor. Pemerintahan Kesultanan Melayu terbukti menjadi asas pembinaan ketamadun Melayu Islam sejak sekian lama. Institusi raja tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat Melayu kerana Sultan mahupun rakyat saling memerlukan antara satu sama lain. Konsep dan amalan ini selari dengan negara Malaysia sebagai negara yang berdaulah, mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, berteraskan konsep rukun negara yang mempromosikan kesetiaan kepada raja dan negara. Muslimin yang dirahmati Allah, Duli Yang Maha Mulia Sultan merupakan pentadbir dan ketua agama Islam yang menyambung amanat yang dilaksanakan oleh para anbiya dan rasul dalam memelihara kesucian Islam. Sebagai seorang mukmin, kita wajib mentaati sultan, raja atau khalifah yang disebutkan sebagai ulil amri. Penegasan ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 59 yang dibacakan pada awal khutbah ini, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah dan taatilah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Ketaatan kepada ulil amri dilihat bagi menjamin kesejahteraan hidup masyarakat dan negara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Penegasan ketaatan kepada sultan, raja dan ulil amri juga dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyuruh kepada ketaatan kepada pemimpin yang mementingkan kestabilan, keharmonian dan kemaslahatan rakyatnya. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yut'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani." Rawahul Bukhari. Sesiapa yang taat kepada pemimpin, maka dia telah taat kepadaku, dan sesiapa yang menderhakai pemimpin, maka dia telah menderhakai kepadaku. Sebagai pemimpin umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mementingkan keadilan dan berlaku adil pada setiap dimensi kehidupan. Jelas, kepimpinan bukan hanya sekadar perjanjian antara pemimpin dengan masyarakat, tetapi ia juga merupakan ikatan perjanjian antara pemimpin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang pemimpin, hendaklah mementingkan keadilan dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab. Manakala dari aspek kepatuhan dan kesetiaan kepada pemimpin, kita dapat lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat patuh dan setia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan mereka menjadi kunci dan asbab jalan ke syurga Allah tanpa alpa dan lalai dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Antara ciri keunggulan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua masyarakat dan negara, baginda sentiasa menyuruh kepada melakukan kebaikan, meluangkan masa, menyelami emosi dan berkongsi rasa, mencari masa dan konsisten mendidik para sahabat tentang ilmu dunia dan akhirat. Sebagai pemimpin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menghayati rakyatnya yang susah, membantu mereka semampu mungkin dan menyantuni keperluan rakyat. Ini adalah sifat semula jadi atau fitrah yang dianugerahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini direkodkan oleh Sayyidatina Khadijah ketika mula-mula wahyu diturunkan. Wallahi ma yukhzika Allahu abada
innaka latasilur rahmi wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Rawahul Bukhari. Demi Allah, Allah tidak akan mensia-siakanmu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang menghubungkan silaturrahim, membantu orang yang kesusahan, mengusahakan bagi yang kehilangan, menyantuni orang yang lemah, memuliakan serta membantu mereka yang menegakkan kebenaran. Hadirin sekalian, sebagai rakyat yang taat kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan, kita perlu menerima dengan hati terbuka setiap apa yang telah dititahkan oleh Tuanku Sultan. Ini kerana titah Sultan merupakan kemaslahan untuk rakyat. Jangan kita meremeh dan menyalahkan pemerintah dan arahan ulil amri. Kita sering mempersoalkan sesuatu perkara yang kita tidak suka kerana tidak selari dengan kehendak kita. Ini dapat dilihat dalam isu pengawalan pergerakan jemaah ke masjid dan pengambilan vaksin yang sering mencetuskan tomahan dan fitnah. Akhirnya timbul pelbagai andaian dan kekeliruan dalam kalangan masyarakat berhubung pengambilan vaksin dengan fakta berita yang tidak tepat disebarkan sehingga meresahkan masyarakat. Jauhilah perbuatan provokasi dan manipulasi fakta media-media sosial dengan mempertikaikan penyampaian arahan ulil amri semata-mata untuk kepentingan peribadi dan mempengaruhi orang lain. Ini selaras sebagaimana telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 28 September 2021 telah memutuskan hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ianya wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Oleh itu, segala tuduhan dilemparkan perlu dihentikan kerana ia tidak membawa kebaikan kepada umat Islam. Justru marilah kita membina keyakinan untuk mematuhi arahan ulil amri, terutamanya sekali pada perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan hidup kita. Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wat-ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah, fa idza umira bi ma'siyah fala tasma' wa la ta'ah." Mendengar dan mentaati, yakni pemerintah adalah wajib bagi setiap muslim, sama ada dalam perkara yang disukai adapun yang tidak disukai, selagi tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Jika dia diperintahkan melakukan kemaksiatan, maka tidaklah yakni wajib dia mendengar dan mentaatinya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebagai rakyat negeri Selangor, marilah kita mendukung hasrat dan aspirasi Sultan yang dikasihi untuk membangun dan memakmurkan negeri Selangor. Ibarat serumpun bak serai sususun bak sirih. Di samping itu, kita mengimpikan keamanan dan kesejahteraan negeri Selangor dari segala musibah, khususnya terhadap penyakit berbahaya COVID-19. Rakyat perlu bersyukur kerana dikurniakan Duli Yang Maha Mulia Sultan berwibawa, prihatin, adil dan konsisten, memperkasakan amar ma'ruf nahi mungkar serta memertabatkan syariat Islam di negeri Selangor, berteraskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kesimpulan diambil daripada khutbah. Yang pertama, orang mukmin yang beriman wajib mentaati sultan, raja atau khalifah yang ditegaskan oleh Al-Quran sebagai ulil amri. Yang kedua, umat Islam hendaklah taat kepada ulil amri bagi menjamin kesejahteraan hidup masyarakat dan negara agar menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa pemimpin yang adil mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan mendapat naungannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yakni yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, yakni menyuruh, kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baik kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin dengan sentiasa mematuhi SOP dan ambil pengajaran atas apa yang telah berlaku. Berhati-hati dan beringatlah selalu walau kita diberikan kebebasan untuk bergerak, ini kerana negara masih memerangi wabak COVID-19 ini demi keselamatan diri kita serta masyarakat seluruhnya. Bagi yang terkesan dengan wabak ini, janganlah mengambil jalan mudah dengan memudarat dan menyakiti diri sendiri. Kita mestilah berjiwa besar, sabar dan kuat mental serta fizikal berasaskan keimanan yang mantap. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلاله ملك المعظم سلطان سلنغور سلطان شريف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم عدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلنغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطل عمرهما مصلحين الموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini
ini hamba-hambamu yang sentiasa meninggikan kalimah dan agamamu. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agamamu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu lima waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, berkatilah kepada mereka yang telah menginfakkan khususnya harta-harta mereka untuk pembinaan surau An-Nur. Rahmatilah mereka, berikanlah kebahagiaan kepada mereka ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada segala wabak. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif, innaka ala kulli syai'in qadirun wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.